Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan kita berlangsung sekali lagi secara live untuk Facebook page Invest for Me pada malam ni. Seperti biasa, hari Khamis saya akan live di sini. Alright, dan saya akan berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman berkaitan dengan pelaburan melalui private mandate. Okey, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Alright, dan bagi anda yang baru sahaja follow saya di Invest for Me, okey, Invest for Me adalah satu program yang saya bina, okey, baru je dalam bulan Ogos 2021. Okey, dan program ni, Invest for Me ni adalah program yang kita fokus membantu orang ramai seperti anda untuk memulakan langkah dalam pelaburan private mandate. So dalam sesi dalam Facebook Live di Invest for Me ni, saya akan kongsikan kepada anda tentang pelaburan private mandate. Apakah itu private mandate? Apakah kelebihan private mandate? Okey, dan kenapa saya malam ni saya akan cerita kenapa saya melabur dalam private mandate. Siapa nak tahu? Okey, pastikan anda tonton sesi live ini dari awal sampai habis. Okey, semoga anda dapat ilmu dan juga info yang bermanfaat pada malam ini. Okey. Alright, saya dah tengok dah ada yang sedang menonton saya ni. Okay, kita ada AG Muhammad Salim, kita ada Zulkarnain Suhaimi, kita ada siapa lagi? Cepat komen dekat ruangan komen. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Okay, anda boleh klik like. Kat mana? Kena klik button like dekat sini. Dan juga klik button share supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita dapat join sesi live kita pada malam ini. Okay? Alright. Sebelum saya teruskan ni, saya nak tanya, berapa ramai daripada anda nak tambah lagi kewangan anda, nak tingkatkan kewangan anda, okay, pada tahun 2021 ni, bermula tahun 2021. Okay, berapa ramai daripada anda nak jadi lebih berjaya dan nak memberi sumbangan kepada lebih ramai orang, okay, pada tahun 2021 ni? Cuba komen dekat ruangan komen di bawah. Okay, dan saya nak bercakap dengan orang yang nak berjaya dari segi kewangan pada tahun 2021 dan seterusnya. Okay, boleh tak komen yes dekat ruangan komen? Saya nak tengok siapa yang committed untuk berjaya dari segi kewangan dan juga pelaburan. Okay, tulis ataupun komen saya di ruangan komen di bawah. Ada orang tak ni dengan saya ni? Okay, AG Muhammad Salim, jelas tuan. Salha Kamis is watching. Ika Ahmad, yes. Okay, alright. Salha Kamis, yes. Alright. Lagi, siapa lagi? Cepat komen. Jangan segan, saya perlukan respon daripada anda. Bila anda respon, saya jadi lagi bersemangat untuk buat live, okay, dan untuk share dengan anda lebih banyak lagi lah. AG Muhammad Salim, yes. Dah klik button share ke belum ni? Bantu saya klik button share dululah. Boleh ke boleh? Okey, terima kasih kepada anda yang respon. Okey, anda memang sporting. Okey, dan malam ni topik yang saya ingin bawakan adalah berkaitan dengan apakah itu private mandate dan kenapa saya melabur dalam private mandate. Okey, so adakah anda dah ready? Okey, kalau anda dah ready, jom kita mulakan. Okey, alright. So secara ringkasnya, apakah itu private mandate? Okey, private mandate adalah kita melabur dengan menggunakan perkhidmatan pelaburan. Kita menggunakan perkhidmatan pelaburan, okay, yang disediakan oleh licensed fund manager. Okay, so kalau sebelum ni kita belajar tentang melabur, especially melabur saham, okay, dalam equity market, okay, kita akan buka akaun CDS dan kita akan melabur sendiri, betul? Okay, jadi bila kita buka akaun CDS, kita kena buat kajian untuk pilih counter yang kita nak beli dan kita kena decide kita nak beli saham tu pada harga berapa, okay, dan strategi apa yang kita nak guna, sama ada nak beli saham tu untuk dividen ataupun untuk capital gain, kita boleh pilih. Okay, jadi nak pilih tu sebabkan ramai orang tak tahu cara nak pilih, okay, maka kena belajar dulu, kena belajar cara nak membuat kajian saham. Okay, jadi di situlah, okay, bagaimana seseorang newbie
boleh terjebak ataupun mulakan langkah dalam pelaburan saham apabila mereka belajarlah tentang pelaburan saham. Okay. Tetapi ada sedikit masalah dalam pembelajaran saham ni sebab mungkinlah ada orang yang mungkin dia nak melabur tetapi dia tak minat lah nak belajar sangat ni. Kalau nak belajar fundamental technical analysis ni terlalu rumit bagi dia. Hidup dah terlalu rumit, nanti belajar saham jadi bertambah rumit. Okay, so itu adalah isu ataupun masalah yang selalu dihadapi oleh pelabur saham. Okay, bila melabur saham ni nak belajar kan tu satu komitmen yang berat. Dulu zaman kita belajar saham ni kita kena pergi seminar, kita kena pergi kelas. Ramai orang nak belajar tapi mereka tak dapat nak luangkan masa untuk belajar dan mereka kena travel. Okay, nak travel, nak pergi ke seminar. Biasanya seminar saham ni diadakan pada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Okay, dan kadang-kadang orang bekerja pada hari Sabtu dan Ahad, jadi tak dapat nak cuti dan tak dapatlah nak attend kelas. Okay? Komitmen untuk pergi belajar tu bukan semua orang dapat lakukan lah. Ada orang memang boleh lakukan, boleh pergi belajar, tapi ada orang memang jenis kerja sibuk, okay? Jadi tak dapat nak cuti suka-suka hati, so susah nak attend kelas belajar saham. Okay? Jadi itulah pada beberapa tahun yang lepas. Tapi sekarang kita dah berada di zaman online. Okay, due to PKP, okay, banyak kelas-kelas saham diadakan secara online. Tapi masalah bila belajar secara online pula adalah memang susah nak luangkan masa. Kalau kat rumah tu ada je lah yang mengganggu, ada anak-anak, ada wife mengganggu. Okay? Jadi tak dapat nak berikan tumpuan yang sepenuhnya dalam sesi pembelajaran. Jadi kalau kelas tu daripada pagi sampai ke petang 3 hari berturut-turut, nak commit masa untuk duduk dan dengar menghadap depan laptop, okay, dah lah sakit mata kan, tengok berjam-jam. Okay, itulah struggle bagi kebanyakan orang. Dan bila kena tengok guna laptop ataupun handphone ni lama-lama berjam-jam, lagi penat dan stres. Okay, kena duduk kan, duduk dekat kerusi, tak boleh bergerak beberapa jam. Jadi ramai orang dia sebenarnya struggle dalam proses pembelajaran saham. Okay, right? So that's the problem yang dihadapi oleh orang yang berminat nak melabur tetapi struggle nak belajar saham. Okay? Cuba tulis dekat ruangan komen. Adakah anda ada isu ataupun masalah belajar saham juga? Macam yang saya katakan ni. Cuba komen yes kalau anda nak belajar tapi banyak halangan, ada banyak komitmen yang menyebabkan susah nak belajar saham. Anda boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Okay? Alright. Selain tu juga dalam pembelajaran saham ni, selain susah nak attend belajar saham ni, lepas dah habis belajar saham, satu lagi masalah wujud adalah masa belajar mungkin faham, tapi lepas habis kelas macam dah tak faham, macam faham tak faham. Jadi itu masalah yang menyebabkan ramai orang lepas habis kelas saham tu mereka rasa alone. Mereka rasa terpaksa buat keputusan sendiri dan mereka juga tidak yakin dengan keputusan yang mereka buat sendiri. Sebab tu ramai orang takut nak melabur saham. Ramai orang jadi risau, okay, dan seram nak beli saham, nak jual saham sebab mereka tak tahu apa yang mereka buat ni betul ke tak. Jadi itulah masalahnya. Okay? Asman Johari, ya betul Tuan Nizam. Okay, right. So terima kasih kerana respon ya. Alright, jadi itulah isunya. Nurliana Ibrahim, banyak kerja nak buat. Betul. Jadi ramai juga yang sibuk kerja. Okay? Ada yang kerja sebagai guru, ada yang sibuk kerja dengan sebagai doktor, okay? Ada yang kerja sebagai nurse, ada yang kerja sebagai polis, frontliner. Jadi mana ada masa nak belajar, mana ada masa nak buat kajian saham kan. Jadi itulah masalah ramai orang lah. Okay, Azimah Jamaluddin, ya siang hari sibuk kerja, balik dengan anak PDPR pula, weekend nak me time dan family time. Betul tu. Okay, sekarang ni kita masih lagi dalam waktu PKP tau. Kita most of the time kita berada dekat rumah, kita tak keluar lagi rumah. Nanti bila dah habis waktu PKP, kita akan lagi bertambah sibuk sebab banyak urusan kita dekat luar rumah. Kita akan keluar, kita akan driving keluar, kita akan travel jauh, kita akan rentas negeri, okay, kita akan melancong.
Jadi mana ada masa? Masa dah jadi sangat-sangat berharga. Okay, dan masa dah jadi sangat-sangat singkat. Okay, bayangkan satu hari demi hari berlalu macam air mengalir. Perasan tak? Masa tu berlalu sangat cepat sekarang. Kita hari Jumaat, hari Khamis minggu lepas, okay, tiba-tiba hari ni dah hari Khamis dah. Esok dah hari Jumaat. Jadi terlalu cepat masa tu berlalu, menyebabkan kita dah kehilangan banyak masa dan jadi lebih sibuk berbanding dulu. Tak tahu kenapa mungkin dah akhir zaman. Okay, mungkinlah masa tu jadi sangat-sangat singkat walaupun masih lagi 24 jam. Saya ingat lagi dulu kalau nak tunggu habis 1 jam tu lamanya nak tunggu. Tapi sekarang 1 jam macam 10 minit. Sekejap je dah habis lah. Sejam dah habis. Okay, so that's why masa ni adalah sesuatu yang sangat berharga. Okay, jadi bila kita nak melabur, kita kena buat kajian saham, kita kena monitor, kita kena buat semakan. Ramai orang struggle dalam pelaburan saham ni sebab tak ada masa nak monitor pasaran saham, monitor saham yang dibeli, lepas tu nak decide nak beli ke nak jual. So ramai orang struggle dalam saham because of isunya adalah mereka terpaksa manage sendiri pelaburan tersebut. Okay, Azimah Jamaluddin, betul TNM, the struggle is real, tapi berbaloi belajar saham ni. Betul, memang berbaloi, tetapi ramai orang dekat luar sana struggling untuk melakukan pelaburan saham ni dengan konsisten. Okay, jadi based on pengalaman saya lah melatih ramai orang newbie di luar sana. Okay, memang ramai orang yang datang kepada saya dan cakap ada tak cara yang lebih mudah untuk melabur? Ada tak cara yang kita dapat melabur tanpa perlu kita buat kajian saham yang terlalu detail dan sebagainya? Okay, mula-mula saya kata tak ada cara. Kalau kita nak melabur, kita kena buat kajian lah. Okay, takkanlah kita nak melabur tapi kita tak nak buat kajian. Okay, nanti kita akan tersalah beli. Lepas tu kita tak faham apa yang kita buat dan pelaburan kita akan jadi celaru. Okay, jadi itulah jawapan saya dulu. Okay, sehinggalah pada bulan Jun ke Julai 2021 ni, okay, saya dapat invitation daripada sebuah syarikat fund management company, alright, yang menawarkan perkhidmatan private mandate. Perkhidmatan private mandate ni adalah dia ada license fund manager dalam syarikat tersebut yang boleh tolong laburkan untuk kita. Dia boleh buat pelaburan untuk kita. Okay, jadi syarikat ini adalah syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia dan syarikat ni mempunyai license fund manager, okay, barisan fund manager yang boleh melaburkan untuk kita, okay, dan ianya adalah sah di sisi undang-undang dan juga patuh syariah. Okay, jadi bila saya dapat makluman tersebut, info tersebut, okay, saya rasa ini adalah peluang terbaik untuk membantu orang yang nak melabur tapi mereka ni struggle belajar saham ataupun mereka ni sibuk, okay, sibuk untuk melakukan pelaburan saham, tak ada masa nak buat kajian saham. Jadi saya rasa inilah peluang saya untuk saya kongsikan kepada orang ramai, okay, tentang peluang pelaburan yang ada di Malaysia yang patuh syariah, yang sah di sisi undang-undang. Yang kita tak perlu risau kalau kita melabur, kita bukan masuk dalam skim-skim pelaburan di luar sana. Okay, jadi sejak daripada itulah saya fikir saya nak berkongsi dengan ramai orang, okay, dengan student-student saya, apakah peluang yang ada dalam private mandate ni, okay, yang mana sekiranya kita masuk melabur dalam private mandate, kita akan serahkan modal pelaburan kita ni kepada fund managers ataupun license fund manager ni, dan mereka lah yang akan membuat kajian saham, mereka lah yang akan membuat keputusan beli dan jual saham untuk kita tanpa perlu kita masuk campur langsung. Maksudnya kita cuma kerja kita hanyalah serahkan modal sahaja. Fund manager ni yang akan bekerja keras untuk kita, untuk membantu kita buat duit daripada pelaburan yang kita pilih. Okay, itulah dia maksud private mandate. Okay, mungkin orang kata apa tu private mandate? Tak faham lah private mandate. Private mandate sebenarnya adalah servis ataupun perkhidmatan pelaburan. Okay, dan servis perkhidmatan pelaburan ni mestilah ditawarkan oleh syarikat pengurus dana
dan juga license fund manager yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Itulah yang paling penting. Okay, kalau orang biasa macam kita, saya ke siapa-siapa ke,